Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina al-Mustafa sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ashabul fadilah, tuan-tuan imam, muslimin muslimat, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadrat Allah Jalla wa Ala yang mengizinkan kita bertemu di rumah Allah. Bukan mudah sebenarnya untuk menghadiri salat subuh berjamaah. Bagi tuan-tuan yang memang melazimi salat subuh berjamaah mungkin tak ada rasa apa-apa. Tapi ramai orang yang sangat sukar untuk hadir dengan bermacam-macam masalah dan alasan. Jadi kita bersyukur kepada Allah bagaimana tuan-tuan berjaya di awal-awal hari ini untuk menegakkan syariat dan syiar Allah Subhanahu wa taala. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah. Pagi ini kita nak cerita tentang Al-Quran. Bagaimana kita perlu menjiwai Al-Quran dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan semua daripada kita membaca Al-Quran, sama ada yang baca dengan baik ataupun yang baca tu merangkak-rangkak, semua tu ada ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, al-mahiru bil Quran ma'asafaratil kiramil barar walladhi yatata'ta' bil Quran wa huwa syaqqun alaihi falahu ajran. Orang yang mahir dengan Al-Quran itu bersama dengan malaikat yang mulia lagi taat. Dan orang yang tergagap-gagap dalam membacanya dan susah untuk dia, baginya 2 pahala. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kenapa kita baca Quran? Satu tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan kepada kita tentang orang yang mahir membaca Al-Quran ini, kedudukan dia, ketinggiannya, dia bersama dengan para malaikat. Satu spesies makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah gambarkan sebagai makhluk yang tidak pernah ingkar. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Bila Allah Ta'ala sifatkan tentang malaikat ini dengan tugasan yang diberikan, Allah Ta'ala kata, la ya'sunallaha, mereka ini tidak mengingkari Allah Ta'ala di atas apa ma amarahum, yang diperintahkan kepada mereka. Wa yaf'alun, dan mereka ni buat apa saja yang diperintahkan. Itu malaikat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam gambarkan orang yang mahir membaca, barangkali dia menghafal Al-Quran, dia bersama dengan malaikat. Dan orang yang tak mahir, kerana kemahiran pengetahuan dia bergantung kepada banyak sebab, banyak aspek. Salah satunya pendidikan. Berapa ramai sangat di kalangan kita ni yang memang daripada kecil diasuh baca Quran dan boleh baca dengan elok. Ada orang yang di hujung-hujung umur baru teringat nak baca Quran. Ada orang yang memang dia lambat nak dapat bahasa Quran tu, tengok tulisan Quran pun berbelit-belit dah, tapi gagah juga nak baca Quran. Itu bukan benda sia-sia. Itu bukan benda percuma. Ada ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Sampaikan Nabi kata orang yang buat macam tu, dia baca. Syarat dia kena baca lah. Tak baca tak dapat. Dia baca Quran, tergagap-gagap, susah bagi dia. Susah pasal apa? Pasal dengan mata tak apa nak nampak dah. Sebutan gigi pun nak tanggai, nak sebut huruf pun payah. Usaha juga pergi belajar Quran. Usaha juga untuk baca Quran. Ada kesukaran pada diri dia. Nabi kata untuk orang ni 2 ganjaran. Para ulama yang menghuraikan hadis itu kata, pertama ganjaran pada kesungguhan itu, dan kedua ganjaran pada membacanya. Jadi tak ada benda yang sia-sia dengan Quran ini apabila kita melaksanakan seperti mana yang dianjurkan oleh syarak. Baca Quran, fahami Al-Quran, ajak orang baca Quran, hayati Al-Quran. Dan Al-Quran Allah Ta'ala sebutkan kepada kita, Allah ceritakan dalam Quran tu tentang Nabi SAW. Apa tugasan Nabi? Antaranya Allah Ta'ala sebut, kalau tuan-tuan baca dalam surah Al-Jumu'ah, huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dia, yakni Allah Ta'ala, yang telah mengutuskan, membangkitkan seorang rasul dari kalangan mereka. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul, utusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, perkataan rasul tu bukan bahasa Melayu, tu bahasa Arab. Kalau kita terjemahkan ke bahasa Melayu ada 2-3. Satu dipanggil utusan, yang kedua dipanggil pesuruh. Tapi tugasan Rasul itu, kalau kita gunakan perkataan itu, maksud perkataan, tuan-tuan bayangkan postman tahu postman, kan? Tukang hantar surat. Ada pengirim hantar barang, hantar surat, bungkusan atau sebagainya, dapat kat dia tanpa sebarang pindaan. Salah undang-undang kalau dia pergi ambil, bawa balik rumah, simpan, tak sampaikan benda tu. Kan ada kes kan, ada orang yang dapat kiriman tu, dia simpan di rumah dia beribu. Itu cerita dulu. Tapi postman ini, utusan ni, bila apa yang ada dekat dia, yang tu dia pergi cari alamat yang betul, dia sampaikan. Dia tak pergi pindah, dia tak pergi kedai mana, pergi kedai bunga ke apa ke, pergi tambah bunga, pergi balut lain, tak ada. Dia hantar seperti mana yang dikirimkan. Itu utusan. Itu tugas Rasul. Jadi apa yang Rasul bawa ni, itulah yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Taala ceritakan tentang Rasul yang bertugas seperti itu dalam ayat tadi ni, yatlu alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka, yakni kepada kaum manusia itu tadi, ayat-ayat Allah. Bacakan ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, dan perkataan zakah, dia bukan sekadar menyucikan, tapi juga menyuburkan mereka. Sucikan jiwa manusia ini dengan Al-Quran yang dibaca, suburkan jiwa manusia dengan Quran. Wa yu'allimuhumul kitab, ajarkan mereka Alkitab. Tuan-tuan, kita Al-Quran yang ada di dalam rak-rak yang ada dekat rumah tuan-tuan, yang ada di masjid, jangan sampai dibiar berabuk, tak dibuka dan dibaca. Dalam itu ada ilmu, dalam itu ada pengetahuan. Dan itu yang Nabi datang, Nabi ajarkan Alkitab. Wal hikmah, dan ajarkan hikmah. Hikmah ni apa? Kata Al-Imam Ibnu Kathir menukilkan perkataan Al-Imam Syafi'i. Juga di dalam kitab tafsir yang lain juga disebutkan, al-hikmah dalam ayat itu maksudnya ialah as-sunnah. Justru para ulama tafsir bila sebut tentang perkataan hikmah yang ada dalam Al-Quran, mereka buat kesimpulan, kalau al-hikmah itu diiringkan dengan Alkitab, maknanya di situ secara khusus merujuk kepada sunnah.
Datangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar untuk bagi tahu kita bahawasanya kita ni hamba Allah Ta'ala, nak kena sembah Allah Ta'ala. Siapa baik masuk syurga, siapa jahat masuk neraka. Bukan sekadar itu nak bagi tahu. Rasul datang ajarkan apa yang Allah Ta'ala mau kita tahu. Ajarkan apa yang perlu untuk kita tahu. Pasal itu diturunkan Alkitab. Kalau sekadar datang untuk maklumkan kepada manusia bahawasanya Allah Ta'ala itu Tuhan, tidak ada Tuhan selain daripada Allah Ta'ala, habis itu nak buat apa? Nak kembali semula kepada Allah Ta'ala nanti ni, pasal kita semua akan mati. Nak kembali semula kepada Allah Ta'ala untuk Allah Ta'ala timbang taras seluruh amalan kita ini. Allah hantar kitab panduannya, iaitu Al-Quran. Yang kita buka Quran, selak lepas surah Al-Fatihah, kita jumpa ayat yang pertama dan kedua dalam suratul Baqarah. Cerita dia apa? Tuan-tuan pun tahu kan? Tak baca Quran pun tuan-tuan dengar masa majlis tahlil. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, yang demikian itu ialah suatu kitab yang tidak ada keraguan padanya, sebagai suatu petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Kita baca dalam suratul Kahfi, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah menurunkan kepada hambanya suatu kitab yang tidak ada bengkang-bengkok padanya. Qayyimah, dia lurus. Itu kitab Al-Quran. Yang Allah Ta'ala sifatkan kepada kita kitab ni apa? Syifa, sebagai penawar. Rahmah, satu rahmat. Huda, petunjuk. Mubarakan, inna anzalna ilaika kitaban mubaraka. Allah Ta'ala kata, sesungguhnya kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad suatu kitab yang penuh keberkatan. Itu Al-Quran. Jadi Nabi SAW ajarkan kitab dan ajarkan sunnah sebagai satu tuntutan, satu perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bila Allah Ta'ala cipta kita, Allah perintah kita untuk beribadah, dan Allah Ta'ala janjikan ganjaran syurga ataupun ancaman neraka, Allah tak biar kita macam tu. Allah hantar Alkitab, hantar Al-Quran ini. Bila hantar Al-Quran ni, siapa yang nak terima Quran, nak pergi habaq kat manusia semua? Allah hantar Rasul. Jadi Rasul dan Alkitab itu adalah utusan daripada Allah Ta'ala, itu kiriman daripada Allah untuk kita. Dan Allah sifatkan pengutusan Rasul bersama dengannya Al-Quran. Pasal kalau tak turun Quran, tak jadi Rasul. Tak turun wahyu kat Nabi, tak adalah Rasul. Tidaklah Nabi itu jadi Rasul. Bila turun Quran kat Nabi, yang tuan-tuan semua tahu cerita, tahu kan cerita wahyu yang pertama turun masa Nabi duduk di Gua Hira tu. Gua Hira duduk di Mekah, di pinggir sikit daripada, jauh sikit daripada kawasan Kaabah tu. Cara nak celapak naik tu, lah ni dia buat tangga dah, sikit naik tangga. Cara dah nak tangga hak yang lebih kurang tu pun naik dekat 45 minit. Zaman Nabi tu bukan ada nak tangga, mau 2 jam naik tu. Di situ Allah Ta'ala turunkan wahyu, Iqra, bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat 1 sampai ayat 5 surah Al-Alaq. Itu wahyu yang mula-mula. Jadi turunnya Nabi diutuskan dengan, bila Nabi tu lahir awal kan, 40 tahun Nabi itu adalah manusia biasa. Pilihan Allah Ta'ala jadi manusia yang baik, yang saleh, jauh daripada kemungkaran Mekah, jauh daripada maksiat. Tapi nak kira jadi Rasul bila turun wahyu. Dan Allah Ta'ala sifatkan pengutusan sebagai Rasul Nabi itu. Nabi itu yang nama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam itu, yang dikatakan Rasul, pengutusan tu, sekali dengan Quran tadi, Allah Ta'ala sifatkan sebagai rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
tidak kami utuskan engkau Muhammad, lantik kamu jadi rasul, lantik kamu jadi posmeh, jadi utusan Allah Ta'ala ini, melainkan sebagai rahmat untuk seluruh alam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, pengutusan rasul itu rahmat daripada Allah. Al-Quran yang menyebabkan Nabi jadi rasul itu adalah rahmat daripada Allah. Mentaati ajaran Quran itu rahmat daripada Allah. Ikut cara Nabi itu rahmat daripada Allah. Maknanya, kalau kita ambil lain daripada ajaran Quran, kita tidak menghargai rahmat yang diutuskan oleh Allah Ta'ala. Kalau kita tak mau ikut cara hak Nabi ajak kita, maknanya kita menolak rahmat yang diutuskan oleh Allah. Jadi penting untuk kita faham, ini asas kehidupan kita. Apa yang kita perlukan dalam hidup ni tuan-tuan? Kita perlukan rahmat daripada Allah. Kita perlukan kasih sayang Allah. Pasal tu kita berdoa minta ke Allah Ta'ala, minta rahmat. Kita masa hidup ni kita minta Rabbighfirli warhamni. Kita nak ulang baca yang tu kan? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni. Sekadar selain daripada minta ampun, minta rahmat. Kita minta rahmat daripada Allah. Dan sampaikan bila kita dah mati, betapa rahmat Allah Ta'ala tu sangat penting bagi manusia. Kita mati kan, kita dah tak boleh minta. Tapi apa yang Nabi ajar kita? Orang hak hidup yang mai salat, minta rahmat kepada Allah Ta'ala untuk kita. Minta rahmat daripada Allah untuk yang mati tu. Kan ke apa doa-doa jenazah? Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa wasi' nuzulahu. Panjang doa tu kan. Kalau habis tak apai, ajak yang paling pendek. Siapa tak apai, Allahumma ghfir lahu warhamhu. Itu dua benda yang sangat penting. Minta pengampunan Allah Ta'ala dan minta rahmat daripada Allah. Besar arti rahmat daripada Allah untuk kehidupan ini. Maka orang yang hidup, dia perlu sedar pergantungannya kepada Allah Ta'ala. Rahmat Allah Ta'ala itu ada pada Rasul. Rahmat Allah Ta'ala itu, bila Rasul telah pun wafat, Allah Ta'ala kekalkan benda, mesej, kiriman Allah Ta'ala itu Allah kekalkan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikir, itu nama lain bagi Quran. Dan sesungguhnya kamilah yang memeliharanya. Jadi Quran itu terpelihara, tak hilang. Sampailah pada saat dan ketikanya orang dah tak ingat tak baca Quran, dah tak ingat Allah Ta'ala, dah tak ada siapa sebut Allah, baru mai kiamat. Maknanya kita ni hidup lama lagi nak kiamat ni, duk ramai lagi orang sebut Allah Ta'ala kan. Ramai lagi orang baca Quran. Tapi kalau pelan lama, pelan kurang orang baca Quran, dekat dah nak kiamat. Dan kita minta lindung dengan Allah Ta'ala daripada melalui suasana kiamat. Dia bukan benda yang seronok dan indah cerita kiamat ni. Kiamat ni benda yang sangat mengerikan. Penderitaan yang tak boleh nak digambarkan. Menderita, orang yang melalui hari kiamat ialah orang yang sangat derita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, karena itu kita kena menghargai warisan yang ditinggalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Itu Quran tu. Dan bukan sekadar Quran, dengan perintah daripada Quran, Allah Ta'ala sendiri bagi dalam Quran, warisan yang dibawa oleh Rasul itu juga perlu dihargai. Karena itu agama ini, walaupun kita dapat agama ni secara warisan, kan, kita lahir, mak ayah kita Islam dah, kita beranak-beranak tu Islam dah, mak Islam, ayah Islam, tok wan Islam, tok nek Islam, habis semua tu atas tu orang Islam, kita bangga sebagai warisan orang Islam. Tapi jangan sangka waris Islam ni sebagai warisan kita macam tu saja. Setiap warisan perlu dipelihara dari sudut ketulinan. Kena jaga yang tu. Pasal tu Allah Ta'ala kekalkan Quran kepada kita. Mukjizat yang paling besar Allah turunkan ialah Quran. Rasul-rasul yang Allah Ta'ala ceritakan ada mukjizat. Mukjizat mereka kekal zaman mereka. Hanya boleh disaksikan dan
dilihat oleh dan dirasai oleh orang yang hidup zaman tu. Nabi Ibrahim bila dilempak masuk dalam api, hanya orang zaman tu yang nampak. Kita tak nampak, cuma dengar cerita. Orang lepas daripada tu tak nampak dah benda tu. Ketika Nabi Ibrahim keluar daripada api dalam keadaan selamat sejahtera, tak ada apa-apa. Itu mukjizat, tapi orang zaman tu je nampak. Ketika Nabi Musa alaihi salam dengan tongkatnya, masa tongkat tu dilempak masuk depan Firaun, tongkat bertukar jadi ular. Ular besar, makan habis semua. Ular-ular kecil yang sebenarnya dia bukan ular pun, dia tak berubah, dia tali. Hak tongkat tu ular betul. Hanya ahli sihir yang mengetahui benda tu menghayati. Ini bukan sihir, ini betul-betul ular makan. Pakat-pakat beriman. Depa je nampak, kita tak nampak. Kita cuma dengar cerita, kita cuma baca benda tu dalam Quran. Ketika Nabi Musa ketuk dengan tongkat tu, terbelah laut merah. Laut tu terbelah tuan-tuan, boleh lalu kat laut, dasar laut tu boleh lalu, bukan depan jalan terapung dah. Zaman kita lalu naik atas dengan bot apa semua kan. Ni berjalan atas dasar laut. Hanya Bani Israel yang bersama dengan Musa yang merasai kehebatan mukjizat itu. Kita cuma lalu dengar saja cerita, tu pun kita rasa hebat dah. Tapi Al-Quran ini turun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lebih. Dulu ni ia didengar, ia disaksikan, ia dilihat oleh orang zaman tu sampai hari kita ni, dan terus nanti berapa ratus tahun lagi kot. Untuk setiap orang menghayati, merasai tentang mukjizat yang sangat hebat ini. Bukan sekadar nampak, bukan sekadar dengar, bukan sekadar baca. Depan mata kita ada Quran tu, mukjizat daripada Allah. Maka sangat sayang, sangat rugi kalau kita tidak menghargai mukjizat yang Allah Ta'ala turunkan kepada kita. Jadi kerana itu kita kena tahu Al-Quran ataupun kita ni agama kita memang kita warisi betul. Tapi dia bukan sekadar begitu. Kita perlu hidup dengan agama yang kita warisi ini. Dan Allah Ta'ala wariskan juga sampai kepada kita kitab Al-Quran tadi ni sebagai bimbingan, panduan. Tadi kita baca hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk. Macam mana kita nak berinteraksi, nak berhubung dengan Al-Quran, jadikan Quran itu sebagai petunjuk kita. Hak tu yang kita nak kena fikir. Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran tadi kita kata, Inna anzalna ilaikal Quran. Inna anzalna ilaikal kitab. Kami turunkan kepada engkau kitab. Liyadabbaru ayatihi. Supaya mereka tu manusia. Kita pun manusia kan. Tadabbur ayat-ayatnya. Istilah yang digunakan ialah tadabbur. Tadabbur ni apa? Tadabbur ni bukan sekadar baca. Baca yang betul, penuh ikut hukum tajwid dia betul-betul. Yang tu penting juga, hak tu pun dituntut. Baca Quran dengan bacaan yang betul itu dituntut. Dia termasuk sebahagian daripada maksud tartil yang Allah Ta'ala bagi tahu kat Nabi masa awal-awal turun wahyu. Allah Ta'ala bagi tahu Nabi, warattilil Qur'ana tartila. Baca Quran dengan tartil. Salah satu kandungan tartil itu ialah baca Quran tu bagi betul, sebutan hurufnya bagi betul, tempat berhenti ayat tu betul, tempat nak mula balik betul. Itu yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Belajar wakaf ibtidak apa semua tu. Hak tu penting. Hak tu ada perintah dia. Tapi tadabbur bukan sekadar itu. Tadabbur juga bukan dengan baca Quran kenapa bagi berlagu lah apa semua cantik. Dengan tawakat suara yang berbagai. Hak tu pun bagus juga nak baca, pasal ada tuntutan dia. Nabi beritahu zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasi Al-Quran dengan suara kamu. Jadi baca Quran dengan suara sedap ni sebahagian daripada tuntutan Nabi. Tak apa, baca yang tu, buat. Tapi tadabbur dia lebih lagi daripada tu. Dia kena baca. Kalau baca tak faham tak akan dapat. Dia kena faham. Dan tadabbur bukan sekadar faham. Kita kena masuk di dalam ayat yang kita baca itu. Di mana kita dengan ayat yang kita baca.
Bila kita baca hudal lil muttaqin, kita kena baca, aku ni duduk kat mana ni? Adakah Quran ini jadi petunjuk ataupun tidak? Kita ada mula berinteraksi. Tadi Tuan Imam bacakan tentang sekiranya kamu diganggu oleh syaitan. Perasan ayat itu? Fasta'iz billahi minasyaitanir rajim. Innahu huwas samiul alim. Bukan ayat itu Ustaz? Ayat itu dia kan? Apabila kamu diganggu oleh syaitan, fasta'iz billah, minta perlindungan Allah. Macam mana interaksi kita dengan ayat tu? Bila kita diganggu oleh syaitan, bila kita diganggu, tuan-tuan, selalu gangguan syaitan ni dalam sebenarnya banyak bentuk. Selalu yang orang fokus bila kena ada kerasukan jin. Gangguan jin, kerasukan lah kita kata kena santau, lagi apa? Histeria, saka, jenis-jenis macam tu kan. Kena buatan orang, kita kata kena sihir. Bila ada benda tu berlaku, apa yang pertama sekali dalam diri kita, yang terlintas kat kepala kita? Cari bomo. Betul? Kalau hak Islamik sikit, pergi cari ustaz. Adalah, betul, adalah sikit orang kata betul benda tu kan. Tapi hak yang nak kiki, hak kata cari bomo ni, benda mula sakit, dia bukan kira nak pergi hospital tu, pergi cari doktor dah. Dia kira, yang ni takut-takut ada gangguan ni, pergi cari bomo. Jenis sakit dada tak kita pergi urut. Pilah cek dada tu, kok jantung tu saluran sumbat. Tapi kita duk sangka ini ada gangguan syaitan, ada gangguan jin. Sampai ke tahap bila ada gangguan jin, benda yang pertama sekali kita kena cari bomo. Bila kat rumah tu barang duk hilang, fikir tak ada lain, ni mesti tuyul. Bila meniaga tak laku, tak ada lain, mesti ada orang buat jampi apa bagi tutup, orang tak nampak kedai kita. Duk nampak pula kawan depan tu duk tabuk apa petang-petang. Dia mula syak dah. Bila rasa nak meniaga, nak kena bagi maju, kena bubuh gantung, kalau tidak nanti ada gangguan. Dalam kepala kita fikir yang tu dulu. Sedangkan Quran beritahu kita fasta'iz billah, minta perlindungan Allah. Berapa ramai orang bila dia rasa ada gangguan, dia teringat nak a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Berapa ramai yang teringat yang tu? Dia kira mula sakit, kita pergi cari bomo. Sampai tuan-tuan, saya selalu ulang cerita daripada seorang sahabat saya. Dia pernah jadi doktor di bahagian wad gila, hospital di Kedah ni. Dan dia tak situ dah, dia pergi tempat lain. Dia cerita, kawan ni cerita, sampai satu hari tu dia kata, dia jaga wad gila. Macam-macam orang lah kan. Macam-macam orang, macam-macam gaya gila tu ada. Mai satu orang makcik sepasang suami isteri, makcik tu dengan pakai tudung labuh, bagi pakcik tu dengan pakai kepiah, mai minta kat doktor tu, minta kebenaran nak bawa anak keluar pergi berubat. Pakcik nak bawa pergi mana? Nak bawa pergi berubat kat Wat Siam tu. Tergamak nak pergi bawa pergi sana. Harap satu tu je lah kes kan. Tapi saya rasa macam takut banyak lagi jenis macam tu. Bila doktor ni dia kata, tak boleh tu pakcik, dia kata itu syirik. Kawan ni jawab apa? Makcik tu kata, syirik pun syirik lah doktor, asalkan anak saya baik. Berapa ramai kita yang sebenarnya fikir tak apa, ini kita tak mula. Kalau yang pergi jawab syirik pun syirik tu teruk sangatlah kata kan. Tapi kita telah pun dibaluti dengan satu lagi, tak mau kata syirik, yang ni ikhtiar saja. Yang kata ikhtiar tu merata ceruk pergi sampai tak tahu hala, tak tahu jumpa siapa. Sedangkan Allah perintah kita fasta'iz billah, minta perlindungan Allah. Itu tadabbur bila kita baca, yang ni para ulama bila sebut, bila kita baca Quran, kita kena letakkan, jangan cerita Quran tu kira turun kat orang lain. Quran tu turun kat kita, ayat tu cerita pasal kita. Bila kita baca Quran, kita baca kisah umat yang terdahulu kan. Kita baca apa cerita dia? Cerita Nabi Adam alaihi salam digoda oleh iblis alaihi la'nah sampai Adam kemudiannya dikeluarkan daripada syurga. Tuan-tuan, memang kisah Nabi Adam, tapi cuba letakkan kita di tempat itu, betapa kita ini akan digoda oleh iblis. Dan Allah akan murka kalau kita
mengikut hasutan iblis. Takkan Nabi Adam tu Allah Ta'ala murka? Tentu kita juga kena yang sama. Tapi bagaimana kemudiannya Allah Ta'ala tunjukkan Adam itu kemudiannya bila dia turun ke bumi dalam keadaan yang macam mana? Dia tabah, dia bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dia dan Hawa bila turun sampai dengan Hawa bila turun tu apa doa yang dibaca? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Salah tu memang salah dah, benda dah buat. Tapi dia bukan boleh tetap tegar, kita kata. Tegak dah lah buat salah, tak mau patah balik pula tu. Nabi Adam itu tunjukkan contoh yang sangat baik pada kita. Bila kita baca, kita tahu ini interaksi untuk kita. Bila kita buat salah, Rabbana zalamna anfusana, Tuhan kami dah buat salah. Kami telah menzalimi diri kami sendiri. Tuan-tuan, bila kita buat salah, kita bukan mesti kata zalimkan orang. Pertama sekali, kita zalimi diri kita sendiri. Pasal tu, bila syirik bukan kita menzalimi Allah Ta'ala. Maha suci Allah Ta'ala daripada benda tu. Bila syirik, kita zalim kepada diri kita sendiri. Yang Quran kata dalam kisah Luqman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu benar-benar satu kezaliman yang sangat besar. Kita zalim diri kita. Juga dosa-dosa yang lain kita zalimi diri kita sendiri. Pasal tu dalam doa Adam itu, Rabbana zalamna anfusana. Kami dah doa zalim atas diri kami. Wa illam taghfir lana, kalau kau tak ampunkan kami ya Allah, wa tarhamna, dan merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, pastilah kami jadi orang-orang yang rugi. Bila kita baca yang tu, oh ini cara dia. Bila buat salah, kita kena bertaubat. Bila buat salah, kita kena minta ampun kepada Allah. Itu yang dipanggil istighfar. Bila kita baca tentang iblis, iblis pun buat salah juga. Lagi teruk salah dia. Dia pergi goda. Salah dia berangkai-rangkai iblis ni. Mula-mula bila Allah Ta'ala perintah sujud kepada Adam, habis semua malaikat sujud. Iblis sekok-sekok tu dia tak mau sujud. Fasajadu illa iblis. Si iblis tak mau sujud. Dia jadi apa? Aba wastakbara. Dia ketegak. Wastakbara. Perangai satu lagi. Dia takabur. Pasal tu tuan-tuan, sifat ketegak dan takabur ni sifat iblis. Warisan daripada iblis. Kalau ada di kalangan kita yang sampai tahap takabur, tegak. Dia ketegak masa bila ni? Dia tegak masa kita menegakkan syariat Allah Ta'ala. Itu bukan yang dicela. Tapi bila dah buat salah, tak mau mengaku kesalahan. Ataupun kalau dia mengaku tu salah, tapi tetap buat tegak, buat kerahat tu juga. Kami pakai hak ni ya, tak macam mana. Walaupun tahu benda salah. Yang lagi bagus, hampa siapa nak tegak kami ni? Kalau kena hak tegak tu mudah sikit, aku makan garam lama ke? Itu warisan iblis. Jadi bila kita baca Quran, yang ada katakan menghayati Quran, kita interaksi dengan ayat tu. Takkan aku nak buat perangai lagu ni? Nak tiru Adam yang buat salah dan bertaubat, lalu Allah Ta'ala terima taubat Adam. Berbanding dengan iblis, dahlah dia tegak, dia engkar pula. Dosa dia pertama yang tu. Lepas tu dosa dia berikut, dia pergi goda pula Adam tu sampai melakukan kesalahan, melanggar perintah Allah Ta'ala. Jadi orang yang kempen buat dosa ni ialah warisan iblis. Kita bila baca tengok, takkan bila ada benda jahat nak buat, kita pakat bisik kat kawan, jom kita buat ni. Kita ajak orang untuk buat kesalahan. Ajar dan ajak orang untuk langgar arahan Allah Ta'ala. Itu kerja hak pertama sekali buat iblis. Lagi apa? Perangai iblis yang kita boleh nampak. Warisan iblis. Bila Allah Ta'ala katakan, Allah Ta'ala menciptakan manusia itu, dan Allah Ta'ala suruh sujud tadi ni, apa dialog antara Allah Ta'ala dengan iblis? Allah cerita dalam Quran benda ni. Khalaqtahu min tin, iblis kata. Kamu ciptakan dia ya Allah, ciptakan Adam daripada tanah. Wa khalaqtani min nar. Kau ciptakan aku daripada api. Sebelum tu dia kata ana khairum minhu, aku lagi baik daripada dia.
Jadi perasaan, sikap, perangai, sangka diri lebih baik pasal keturunan. Iblis kata dia lagi baik daripada Adam pasal Adam tu dari tanah, dia daripada api. Jadi orang yang rasa dia betul, bangga diri, rasa diri dia lebih baik pasal dia keturunan sekian-sekian, tanpa dia mengikat kemuliaan itu dengan apa yang Allah Ta'ala dah bagi, maka tu perangai iblis. Itu warisan iblis. Kalau ada siapa-siapa yang rasa dia tu, tuan-tuan, kalau kadang-kadang kita baca Quran tak berapa nak ambil pengajaran. Bila tengok filem Piramli antara 2 darjat baru ambil pengajaran no? Oh, teruk depa ni. Duk rasa tengok filem antara 2 darjat, tengok Penarik Becak baru ada impact dia ambil pengajaran. Sebenarnya yang tu sikit. Yang Quran hamba kita lagi, yang Quran hamba kita tu sebenarnya tu yang lagi jelas. Kita boleh berinteraksi. Bila kita tengok TV, tengok cerita, sebahagian tu dia boleh rasa macam duduk sekali dalam cerita tu. Duduk sedih sekali. Tak percaya tengok menitik ayat mata. Tengok gambar Hindustan kan, pakcik-pakcik menitik ayat mata sama. Pasal menghayati. Budak-budak muda dia tengok cerita Korea, cerita cinta, duduk rasa macam duduk sekali dengan mereka. Itu penghayatan. Tapi bila kita baca Quran, kita lupa untuk ada interaksi yang serupa. Tu bila kita baca tengok, Quran bukan cerita sejarah semata-mata. Quran cerita kehidupan. Untuk kita ambil daripada situ. Bila kita baca kisah Nabi Yunus alaihi salam. Apa kisah Nabi Yunus? Nabi Yunus ni dia berdakwah. Orang tak mau ikut. Bahasa kita kata dia bebai. Meluat dengan mereka ni, tak mau ikut. Dia tinggalkan kaum dia. Naik kapal. Tak tahu cerita tu kan? Naik kapal, digak di lambung ombak apa semua. Terpaksa dah nak pergi buang barang apa semua. Last sekali, kita kena buang orang. Nak bagi kurangkan muatan. Undi punya undi, dapat kat Nabi Yunus AS. Pendek cerita, dia yang kena lempak buang. Allah Ta'ala ajar kita, tunjuk, paparkan dalam sejarah. Nabi, seorang Nabi, pilihan Allah Ta'ala kena lempak buang dalam laut ni. Cerita pasal Nabi-Nabi ni bukan cerita sia-sia. Cerita orang dahulu yang Allah cerita dalam Quran tu bukan cerita sia-sia. Kita nak kena ambil pengajaran. Allah campakkan dalam kisah tu Nabi Nuh dilempak masuk dalam laut. Tuan-tuan, masuk laut tak boleh berenang, mati. Dengan suasana masa tu pun ombak, gelombang punya tinggi. Kalau orang pandai berenang pun berapa lama duduk dalam laut? Lautan. Allah hantar ikan nun, ambil tangkap Nabi Yunus alaihissalam, masuk dalam perut dia. Tuan-tuan, wanada rabbahu fi dhulumat. Nabi Nuh tu dia menyeru Tuhannya dalam gelap, kegelapan. Pasal apa gelap? Duduk dalam perut ikan. Kita tuan-tuan duduk siang ikan kan, siang hak kecil kan, kalau yang besar siang besar. Bayangkan ikan tu besar lagi, muat satu orang boleh masuk dalam tu. Kita ketika pos kan, no? Dan benda bila masuk dalam perut, melainkan besi, benda-benda keras, pepejal, dia takkan dia takkan terhakis. Tidak dihadap. Kan kita kalau makan benda tak hadam, dia akan keluar balik sekutir macam tu kan. Biji durian, mana nak hadap, dia akan keluar balik kalau kita buang. Tapi kalau kita makan ayam, kita makan daging, kita makan ikan, besar tu kita makan, kalau tak hadam pun dia ada tinggal cebisan-cebisan. Maknanya dia koyak. Dalam badan kita ni ada enzim apa semua, dia akan ni melecah habis semua ni, terkopek kulit apa semua ni. Itu sunnatullah fil alam. Jadi para ulama cerita tentang Nuh ni, tentang Yunus ni, Nabi Yunus masuk dalam dimakan oleh ikan tu, satu diselamatkan daripada lemas dalam laut. Tapi dalam masa yang sama Yunus sedang diuji oleh Allah Ta'ala. Duduk dalam perut ikan, luka badan ni dia katakan. Pasal enzim perut ikan itu telah pun menghakis kulitnya. Bukan sekadar. Quran tak cerita, tetapi para ulama tafsir sebutkan, bukan takat yang tu, gelap. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Dia doa yang tu je minta ke Allah. Dia mengaku kesalahannya. Tidak ada Tuhan ya Allah melainkan Engkau. Tidak ada yang berhak disembah melainkan Engkau ya Allah. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku ini dari kalangan orang-orang yang zalim. Buat salah.
Tuan-tuan, itu Nabi Yunus alaihissalam. Lepas tu Allah Ta'ala kata Allah perkenankan seruan Nabi Yunus itu. Lalu Allah Ta'ala keluarkan ia daripada duka citanya. Allah keluarkan Nabi Yunus daripada duka citanya. Apa duka cita Nabi Yunus? Duka citanya kerana dia rasa bersalah meninggalkan kaumnya, tidak berdakwah. Satu. Duka citanya Nabi Yunus pasal rasa dia bersalah, lalu Allah Ta'ala uji dia duduk dalam kegelapan. Pasrahnya Nabi Yunus pasal dia sedar Allah Ta'ala yang Maha Asa itulah yang menyelamatkan dia daripada lemas dalam laut dengan hantar ikan. Pasrahnya Nabi Yunus pasal tak nampak apa, gelap gelita. Tak tahu nak boleh keluar ke tak boleh keluar, nak duduk pun lama dalam perut ikan tu. Dah lah dalam perut ikan, dalam laut pula. Fikir nak cari makan pula lagi nanti ni. Serah betul-betul diri kepada Allah Ta'ala. Minta dan minta keampunan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala keluarkan daripada perut ikan. Dan penghujung ayat tu, dialog ceritanya, Allah Ta'ala kata, وَكَذَلِكَ نُنْجِلْ مُؤْمِنِينَ. Dan demikian itu kami selamatkan orang-orang beriman. Tuan-tuan, kalau kita tak berinteraksi dengan cerita tu, kita tak rasa, tapi Allah Ta'ala pilih demikian itu Allah selamatkan orang-orang beriman. Cerita pasal Nabi Yunus seorang, tapi Allah Ta'ala kata Allah selamatkan orang-orang beriman. Ayat tu ramai, word yang digunakan ialah plural, jamak. Maknanya cerita tentang Yunus, tetapi juga dengan tentang kita. Apabila kita melakukan kesalahan, Allah akan hukum kita, Allah akan uji kita dengan pelbagai bentuk ujian. Satunya sebagai kafarah masa di dunia supaya diringankan di hari akhirat. Yang keduanya sebagai satu ketukan kepada kita, sedar kamu buat salah ni, Allah Ta'ala uji kita. Bila kita tersedar, kita kena buat macam yang Nabi Yunus, serahkan diri kita balik kepada Allah, minta ampun kepada Allah Ta'ala, kembali beriman, kembali teguh, kembali istiqamah. Ayat yang dibaca Imam rakaat pertama tadi, kena istiqamah dengan agama yang ada, iman dan istiqamah. Dalam ayat yang Imam baca tadi, tentang bila kita beriman dan beristiqamah, malaikat akan saling turun menjelaskan supaya jangan bimbang, jangan takut. Ada rahmat Allah Ta'ala turunkan. Ada bantuan daripada Allah kalau kita beriman dan istiqamah. Baik, jadi bila cerita Nabi Yunus tadi dalam gelap gelita, kita juga kadang-kadang kehidupan kita ni, dalam kehidupan kita rasa gelap. Tak tahu nak pergi mana dah. Keputusan barangkali na'udzubillah kena buang kerja, ataupun terpaksa berhenti kerja. Di rumahku ada mak sakit, ayah sakit, isteri sakit, suami sakit, anak sakit. Tak siapa nak tengok, kena duduk situ. Bila berhenti kerja, sumber pendapatan pun hilang, duit tak ada. Hutang tu ada banyak lagi. Hari tu dulu masa kerja dah beli kereta, duit kereta nak kena bayar. Anak hak besar pula kena masuk universiti. Mana nak pergi cari duit ni? Yuran tu nak kena bayar. Kedai runcit hari tu pun duk tuntut duit. Cina ikan pun duk minta duit. Putih tak tahu nak pergi mana. Apa kita nak buat? Kadang-kadang kita gelap. Pergi jumpa kawan keling, semua dah bercari muka dah. Pasal kehidupan ni tuan-tuan, kita bila kita ada duit, dia macam gula, orang main hurung. Bila kering, orang pakat tinggal. Yang tu memang benda lumrah yang biasa ada. Jadi kadang-kadang ada orang dia duduk dalam gelap gelita, tak tahu mana nak pergi dah. Bila kegelapan itu, kita sebenarnya bukan gelap je, masa terang pun kita kena kembali kepada Allah. Tapi tambahlah bila dalam gelap gelita yang macam tu, kembalilah semula, minta bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita takkan rasa benda tu. Walaupun kita baca selalu qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakan wahai Muhammad, Allah itu Maha Asa. Bila kita baca Allah Maha Asa, dan kita tahu dah dengan banyak ayat Quran, Allah yang cipta kita, Allah yang bagi rezeki kepada kita, Huwar Razzaq. Kita baca Allah tu Maha pemberi rezeki. Bukan minta dengan Tuhan yang lain, tak ada Tuhan lain, minta hanya kepada Allah. Tak payah nak pergi kubur, minta dekat Tuhan punya kubur, dia pun makhluk Allah Ta'ala. Tak payah nak pergi cari keramat manakah, dia pun makhluk Allah. Minta kepada Allah Ta'ala.
Allahus Samad. Tuan-tuan baca Allahus Samad tu apa dia? Allah lah tempat kita meletakkan sepenuh harapan. Bila kita hilang yang tu tuan-tuan, dalam duk baca, tuan-tuan baca kulhu, atau duk baca kulhu kan, merata tempat sini tak buat akut, tempat lain kenapa panggil keluri, dia bagi ada biji apa keras kau boleh makan tu, duduk tentu botol satu duk baca kulhu Allah tu lah. Pasal apa nak pergi sedekah kat kau yang mati dah? Tu tak mau cerita, tu tuan-tuan dengar Ustaz Leman cerita syarah lagi panjang, biar padah sikit kena. Tapi nak habaq baca tu, baca saja. Sedangkan ada ayat Allahus Samad. Allah tempat kita bergantung harap. Berapa banyak pergantungan harapan kita kepada Allah. Berapa banyak yang kita sandarkan harapan tu kepada makhluk. Kita lupa nak minta kepada Allah. Jadi bila kita menghayati Quran, kita minta yang. Dan bila kita, tuan-tuan lalu orang gantung dekat rumah, gantung kat kedai, ayat apa? 1000 dinar kan? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Baca saja ke tuan-tuan dah biasa baca terjemahan dia apa? Wa may yattaqillah, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Tiap-tiap Jumaat duk dengar bunyi ittaqullah, ittaqullah. Hak makcik-makcik pun tak pergi sembahyang Jumaat pun buka TV, tatu TV, tak tayang khutbah masjid negara pun dengar ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa, kan? Apa faedah bertakwa itu? Sangat banyak faedah. Salah satunya hak dalam surah, dalam ayat 1000 dinar yang tuan-tuan duk baca tu, wa may yattaqillah, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah Ta'ala jadikan untuk dia jalan keluar. Ibarat kita telah pun dihimpit dengan kehidupan, dengan segala masalah hidup ni tuan-tuan, santak sampai ke dinding, tak tahu nak pergi mana, Allah bukakan pintu untuk kita keluar, menyelamatkan diri. Ada jalan kelepasan. Syarat nak dapat jalan pelepas tu tuan-tuan, takwa kepada Allah. Tu nak hurai hebat takwa tu tuan-tuan ambil sesi lain. Bila kita baca Quran, oh ini cara nak bagi selesai masalah kita, kita kena bertakwa kepada Allah. Macam mana nak takwa? Macam mana nak takwa tu kena main belajar. Lepas belajar bukan belajar saja, kena praktik. Nak belajar ni apa sumber dia? Tentu sumber dia Quran tu juga, tentu sumber dia datang daripada sunnah Nabi SAW. Itu sumber utama dan cabang-cabang dia. Wa yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Ta'ala nanti akan bagi rezeki kepada dia daripada jalan yang dia tak sangka. Tak sangka. Tuan-tuan, kadang-kadang kita bukan, ialah pengalaman macam-macam kan, janganlah kita ditimpa macam tu. Tapi ada orang kadang-kadang tu dia sampai kering dah, tiba-tiba orang datang minta tolong, kawan tu pun susah, dia pun tolong. Bila dia tolong, ada rasa macam dia punya tu kurang. Tuan-tuan, benda tu tak kurang, insya-Allah Allah Ta'ala ganti. Kadang-kadang kita tak ada duit kan, tuan-tuan, tak ada duit, nak macam mana nak masuk universiti apa semua, tak semena-mena ada orang hantar borang isi borang bantuan jabat agama, majlis agama, pusat zakat, ada korporat ke, ada apa ke, isi lepas dapat. Duk sangka duit tu kita jaga dah, hak ni lagi nak bagi belanja anak, yang tu yang ni nak bagi belanja anak ni. Sekali kita ada masalah pula, duit tu terpaksa guna, lah mana nak cari duit ni? Allah hantar bantuan dalam bentuk yang macam-macam tu. Tanya-tanya kawan kata, ni ada beasiswa daripada tawar ni, main minta dapat terus pi. Hantarlah anak pergi muatam haji. Selalu macam tu. Kita duduk kering, tak ada apa, orang main bagi. Allah Ta'ala hantar macam-macam untuk bantu kita. Pasal tu Nabi SAW dalam hadis yang sahih, Nabi sebut, "Lau tatawakkaluna kama tawakkalat tayru." Kalau kamu bertawakal kepada Allah seperti mana tawakalnya burung yang keluar pada waktu pagi dalam keadaan perutnya kosong, pulang ke sarang pada waktu petang dalam keadaan perutnya kenyang.
Allah Ta'ala kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang sahih, kalau kamu bertawakal kepada Allah haqqa tawakkulih, dengan sebenar-benar tawakal, la razaqakum, nescaya Allah akan bagi rezeki kepada kamu seperti mana Allah Ta'ala bagi rezeki kepada burung. Tu burung bukan ada otak, bukan ada kai, bukan ada kerja tetap. Tapi burung apa dia buat? Dia kelak pada waktu pagi, perutnya kosong, dia cari dan dia balik dengan perutnya kenyang. Esok pula dia ulang pi yang tu. Pergantungan kepada Allah Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, demikian kita bila kita berinteraksi dengan Quran. Tuan-tuan baca kisah Nabi Musa alaihi salam. Kisah Nabi Musa kan, awal-awal kisah Nabi Musa tu ialah kisah tentang tentera Fir'aun nak bunuh anak-anak Bani Israel, anak-anak lelaki kan. Ingat cerita tu kan? Apa yang dilakukan oleh mak Nabi Musa? Ambil Nabi Musa ni buh dalam bekah, dalam raga, dalam apa nama kita kata kotak ni, fa'alqa fil yammi, dilemparkan, dilempak ke dalam sungai. Dalam sungai tu menghalak. Allah Ta'ala jadikan hati seorang ibu ni kosong pasal terpaksa tinggalkan anak yang disayangi. Bukan tinggal, peletak, hanyutkan. Macam tu tuan-tuan, seorang ibu bila dia tengok pasal kisah tu, tentu dia patut boleh faham bagaimana perasaan seorang ibu dengan anak. Memang rasa dia boleh hayati mesti macam mana sedihnya mak Nabi Musa ditinggalkan anak, anak tu dilepaskan macam itu. Terpaksa buat bimbangkan keselamatan anak ini, takut nanti dibunuh oleh Bani Israel. Dibunuh oleh tentera Fir'aun Qibti. Pasal Fir'aun arahkan bunuh semua anak lelaki Bani Israel. Bila baca yang tu, tentu rasa perasaan kita. Tengok terpaksa lepaskan anak. Anak di mana pun yang kosong, yang rasa kosong jiwa ni, anak masuk pergi universiti je pun, sebulan sekali boleh balik. Tak nak lepas kan? Tak nak lepas anak tu keluar daripada rumah. Itulah kawan bergaduh, itulah hari-hari dia boleh tiap kat anak tu. Tiba-tiba dia masuk universiti. Hari dia pi tu rasa kosong jiwa. Tak ada dah anak ni. Bukan pergi mana, pergi mengaji pun. Kat mana? Unimap je pun. Tapi dah rasa kan? Bila baca kisah Nabi Musa tu, mak Nabi Musa tu, perasaan dia tentu kita rasa, boleh rasa. Macam mana jiwa dia. Dan dia serahkan kepada Allah Ta'ala untuk jaga. Bila kita baca itu, oh yang ni perasaannya. Bayangkan bila Nabi Ibrahim alaihi salam punya lama hidup dengan anak, dengan isteri dia, tak dapat anak. Nikah pula seorang lagi dengan Hajar, dapat seorang anak. Tuan-tuan, dapat anak umur dah tua. Cuba bayang, ni yang ada cucu kan. Masa anak dengan cucu ni, kadang-kadang lebihkan cucu kot daripada anak kan. Jiwa orang tua. Jiwa orang tua, dia tak boleh langsung. Heretlah cucu tu petang-petang naik motor bawa berjalan. Anak tu dulu tak ada buat macam tu. Nabi Ibrahim dapat anak masa umur dah tua ni. Tiba-tiba Allah Ta'ala perintahkan pergi letak anak dan isteri tu, isteri muda lah tu, kena letak dekat Mekah tu, lembah fi wadin ghairi dhi zar'. Allah Ta'ala kata letak di satu lembah yang tak ada tumbuhan. Tuan-tuan, bila baca kisah tu, kita selalu dengar cerita ni bila khutbah raya haji kan, dia ulang cerita tu. Tak takut perlih, dia kreatif sikit. Dalam tempat lain boleh kata selang setahun dia ulang balik cerita tu. Bukan sia-sia dengar cerita tu, tapi begitulah ujian Allah Ta'ala bagi kepada manusia yang bernama Ibrahim. Dia kena tinggalkan isteri dan anak tu kat tempat tak ada apa-apa. Bayangkan perasaan itu. Bayangkan bagaimana dia boleh taat. Lepas tu lama sikit, dah besar sikit balik dia pi pula. Allah perintah sembelih pula anak tu. Dahlah tak bela, dahlah tak dan jaga. Kan tuan-tuan, kalau sebahagian tu, minta maaf kata kuat dia yang kena, dia ada anak tapi dia tak jaga, serah kat adik jaga, serah bagi kat anak makan. Kawan tu tak ada anak apa bagi. Ataupun kadang tu dia terpaksa kerja jauh, tinggal kat mak jaga cucu ni. Last sekali bila balik dia ada kes banyak ni. Bila dah balik nak ambil balik anak, tak boleh, bergaduh pula dengan mak ni. Siapa nak jaga? Tinggal kat mak. Sekali-sekala perasaan tu ada. Rasa macam salah pasal tak bela sendiri kan. Tapi Nabi Ibrahim dengan itulah dia datang bila Allah perintahkan untuk sembelih, sam'an wa ta'ah, dengar dan taat.
Bukan dia saja, dia pitas balik. Nabi Ismail tu yang dia tahu pak dia tak pernah jaga dia. Tapi dia tahu itu atas perintah Allah Ta'ala. Jadi kita pun tuan-tuan, kalau ada yang rasa pak aku tak pernah berlaku pun, dia kata nak kesian siapa. Tak, bila ia berkaitan dengan perintah Allah Ta'ala, bila sesuatu itu ketaatan, kita kena akut dengan perintah Allah. Nabi Ismail tahu, dia kata kalau ini perintah daripada Allah Ta'ala, buat sebagaimana yang telah diperintahkan. Itu contoh kepada kita ketaatan. Bila yang disuruh itu ialah perintah Allah, datang daripada siapa pun, itu perintah Allah, ikut. Kalau nak kira, kalau kita nak pakai dialog kita gambar Melayu filem kan, dah lah pak tak baik belak, tiba-tiba datang kira nak sembelih ya. Memang tak mau dah kata-kata. Kan macam kes kadang-kadang tu, mak ayah berpisah ke apa ke, ayah tak belak, anak jumpa pun tak mau. Jumpa pun tak mau, sakit pening orang tua tu pun dia tak mau, kira tak ada langsung dah. Tak ada nilai. Pasal tak pernah bela saya. Dia lupa tentang ikatan-ikatan yang Allah Ta'ala telah bagikan. Jadi kalau kita berinteraksi dengan Quran, kita baca, oh lagu ni, cerita ni, adalah pengajaran kat kita. Kita pun ikutlah. Kita baca kisah Fir'aun yang begitu hebat lawan dengan Musa alaihissalam. Fir'aun tenggelam dalam laut. Allah Ta'ala cerita kepada kita ada contoh-contoh kaum Ad, kaum Thamud, dengan segala keingkaran, dengan segala kemegahan yang ada. Bila main lawan dengan perintah Allah, lawan dengan utusan Allah Ta'ala, dia akan musnah, akan binasa, akan menderita. Kita baca kisah tentang macam-macam kisah tuan-tuan. Bila baca kisah Fir'aun, kan kita Fir'aun, jangan bayangkan Fir'aun ni dia raja, dia berkuasa. Oh ni cerita, hak ni kena kat kerajaannya, tak kena kat kita. Dah, bukan yang tu saja. Memanglah dia akan kena dengan kerajaan, dia akan kena dengan pemerintah, akan kena dengan orang yang berkuasa. Tapi dia juga berkaitan dengan individu, tentang manusia yang sombong. Kalau sombong, perangai Fir'aun. Kalau bongkak takabur, bangga diri dengan keturunan, itu iblis. Kalau rasa diri tak pernah sakit, itu Fir'aun. Kalau rasa nak cabar Tuhan, ada Namrud pernah cabar Tuhan. Mati disebabkan nyamuk. Kalau apa lagi? Kalau nak kira tentang kekayaan kita, tentang berpoya-poya, cerita tentang mencaci Nabi, ada Abu Lahab. Lagi yang tu satu khas surah tu memang Abu Lahab. Kalau buat perangai tak mau dengar ajaran Nabi, tu ada Abu Lahab dah. Allah Ta'ala cerita kekal ayat tu sampai lagi orang duk baca. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab dan celakalah dia. Celaka dia. Tak membantu dia, tidak cukup, tidak kaya dia dengan hartanya dan apa yang dia usahakan. Maknanya rata kekayaan yang dia ada, kerjaya yang dia ada tidak memadai untuk dia daripada mendapat kecelakaan daripada Allah Ta'ala, kemurkaan Allah. Pasal apa jadi macam tu? Pasal apa Abu Lahab ni? Dia paknakan Nabi. Pasal dia tak mau Nabi, dia cerca Nabi SAW. Jadi kita terfikir, baca ayat ni, kalau kita pergi cerca sunnah Nabi ni, sama standard dengan Abu Lahab ni. Dalam kita duk anjur majlis cinta Rasul, dalam kita duk sambut maulid pun buatlah macam-macam, seronoklah bergaya. Tapi bila mai tangan Nabi ajak, apa ni ikut Nabi ni, kita lah. Ada pula yang macam tu. Tu baru sama dengan Abu Lahab. Abu Lahab pun sambut hak Nabi lahir. Abu Lahab dalam riwayat sirah cerita Abu Lahab bebaskan Suwaibah, jariah dia punya hamba perempuan pasal tahabak kelahiran Nabi. Tapi bila datang sunnah dia lawan Nabi. Baru sama dengan Abu Lahab. Yang tu tuan, tak payah tengok orang habak, kita baca, oh lagu ni nak Abu Lahab. Jadi takkan kita nak ikut yang tu. Dan begitu banyak contoh Quran yang kita kena tadabbur. Kalau kita tak tadabbur, hayati benda ni, ibaratnya lah jiwa, jantung hati kita ni telah pun ditutup, dikunci oleh Allah Ta'ala. Yang Allah Ta'ala kata, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka itu tadabbur Al-Quran, baca, hayati, interaksi dengan Quran itu dalam kehidupan? Ataupun sebenarnya
pada jantung hati mereka ni ada, kita istilah apa? Kunci-kunci. Pedai-pedai ayam tu, pedai ayam. Ibaratnya kalau kita ada peti rata benda kan. Dia cangkuk lubang tu, kita bubuh pedai ayam 5-6, tutup terus. Tak mau bagi apa-apa masuk, tak mau bagi apa-apa buka. Jadi jantung hati manusia bila dia tidak berinteraksi dengan Quran, bila dia tak hayati Quran dalam kehidupan dia, tidak menjiwainya, ibaratkan peti yang ada berpuluh pedai ayam, tak bagi orang buka. Tak bagi masuk input yang baru, tak bagi masuk ilmu yang baru, tak bagi untuk beramal dengan Quran. Jadi mudah-mudahan kita bukan jenis yang macam tu. Nah, tuan-tuan yang dirahmati Allah, mudah-mudahan pertemuan ini dirahmati dan diberkati oleh Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.